العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Insya-Allah pada malam ini kita sambung lagi perbincangan kita daripada kitab huraian hadis geoeskatologi, iaitulah hadis-hadis yang berkait dengan akhir zaman yang dihuraikan mengikut kedudukan geografi. Kita telah sampai pada bab yang ke-8 daripada bahagian Tanah Rom. Muka surat 149 yang bertajuk Mata Air Zughar. Mata Air Zughar merujuk kepada nama perkampungan lama di lembah Jordan, Palestin. Oleh kerana nama tersebut tidak lagi digunakan, sejarawan berkhilaf dalam menentukan kedudukan sebenar tempat berkenaan. Nama tepat Ainun Zughar, Mata Air Zughar ni adalah satu nama tepat perkampungan lama yang ada di Palestin. Hari ini sudah tidak ada nama ini. Jadi pengkaji sejarah dia berkhilaf, berbeza pendapat dalam menentukan di mana Mata Air Zughar ini terletak. Ia disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan perihal Tamim Ad-Dari yang bertemu dengan Dajjal. Tapi bila nak memahami hadis ni dalam konteks hari ini, ulama-ulama dia tidak dapat menentukan secara pasti di manakah lokasi Mata Air Zughar ini. Sebahagian berpendapat ia berada di selatan Tasik Tiberias, berhampiran Ain Sultan, beberapa kilometer dari bandar Areha. Mengikut Mu'jam Buldan pula, Ain Zughar terletak di selatan Laut Mati Jordan. Terdapat juga riwayat hadis yang menunjukkan Tasik Tabari dan Ain Zughar adalah tempat yang sama. Jadi ini antara beberapa pendapat ulama lah. Tapi lokasi dia tidak jauh. Di sekitar Sungai Jordan. Kerana Laut Mati pun antara sumber dia adalah daripada Laut Jordan, daripada Sungai Jordan. Jadi kawasan-kawasan ni tak jauh, tetapi secara spesifiknya ulama berkhilaf. Tapi pendapat yang paling lemah kita katakan adalah Tasik Tabari dan Air Zughar ni sama. Kalau sama, masakan dalam riwayat Muslim menyebutkan perkara ni berbeza. Dalam kaedah kefahaman hadis atau nas, ulama menentukan satu kaedah dipanggil idza ijtama'a tafarraqa wa idza iftaraqa tajamma'a. Sekiranya dua perkataan yang mempunyai maksud yang hampir sama berada dalam satu ayat ataupun satu teks, maka ia menunjukkan kepada maksud yang berbeza.
Tapi sekiranya ia berada pada ayat-ayat yang lain, ia boleh memaksudkan ia memaksud serupa. Contohnya dalam memahami maksud iman dengan Islam. Ulama-ulama kata kalau satu hadis tu sebut tentang iman, satu hadis yang lain sebut tentang Islam, hadis yang berbeza, jadi iman dan Islam dari dua hadis yang berbeza ni boleh membawa maksud yang serupa secara zahirnya. Tetapi kalau dalam satu ayat disebut tentang iman dan disebut tentang Islam juga, maka boleh membawa maksud yang berbeza. Contohnya dalam ayat Al-Quran, وَقَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا. Orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Mereka tidak boleh berkata kami telah beriman, tapi mereka cukup sekadar kata kami telah Islam. Itu dalam ayat yang sama, ada perkataan iman, ada perkataan Islam. Jadi, iman dan Islam di sini berbeza. Makna iman ni dari sudut kepercayaan, dalaman. Adapun Islam ni hanya bermaksud mengikut ajaran Islam secara zahir je. Mengucap, semayang, puasa. Orang-orang Arab Badui, dia faham bila dia semayang, mengucap, puasa, itu telah beriman. Tapi Tuhan yang lebih tahu tentang kepercayaan mereka. Tuhan kata, walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Iman belum masuk dalam hati mereka lagi. Makna mereka sekadar mempraktikkan Islam secara zahir sahaja. Sedangkan dia masih belum lagi percaya betul-betul bahawa Islamlah ajaran yang sebenar. Tidak beriman lagi dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala yang sebenar. Jadi ada beza situ. Tapi kalau beza-beza tepat dalam perkataan satu hadis ni, satu hadis yang lain boleh membawa maksud yang serupa. Jadi begitulah juga dalam kita memahami mata air zughar dalam hadis yang sama diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita dah baca dalam bab baisan sebelum ni. Hadis yang sama sebut tentang tasik Tabari dan dalam waktu yang sama disebut juga mata air zughar. Jadi menunjukkan tempat dua ni berbeza. Menunjukkan tempat dua ni berbeza. Baik, menurut hadis riwayat Muslim, kalau kita rujuk bab baisan tadilah yang kita sebutkan tadi, Dajjal yang berdialog dengan Tamim Ad-Dari bertanyakan mengenai keadaan ain zughar. Maka Tamim menjawab bahawa ia masih membekalkan air kepada tanah sekitar. Selepas itu Dajjal terus bertanyakan soalan lain tanpa mengulas mengenainya. Kalau kita masih ingat lagi hadis sebelum ni, mula-mula Dajjal tanya tentang Baisan. Dia tanya tentang kebun di Baisan. Adakah masih berbuah? Tamim jawab, ya masih berbuah. Lalu Dajjal kata akan tiba masa ia tidak akan berbuah lagi. Tasik Tabari, adakah masih memiliki air? Tamim menjawab, tasik tersebut masih memiliki air. Dajjal kata akan tiba masa dia tidak akan berair lagi. Tapi bila tanya ain zughar, adakah masih berair? Dia kata ya, masih memiliki air. Dajjal pun tak beritahu lepas ni akan jadi apa. Terus tanya soalan, adakah telah muncul Nabi di kalangan kaum Arab? Terus masuk soalan lain. Tetapi menurut riwayat Ibn Hibban, ada satu hadis lain mengenai Tamim Ad-Dari juga, riwayat Ibn Hibban. Dajjal turut menyatakan bahawa air tersebut akan kering. Hadis riwayat Ibn Hibban ni disebut juga akan kering sebagaimana Tasik Tabari.
Sekiranya kita melihat kepada Ain Sultan hari ini. Ain Sultan adalah satu pendapat yang mengatakan lokasi mata air Zughar dalam hadis ni. Jadi dia kata kalau kita tengok Ain Sultan, perkampungan Ain Sultan di Palestin hari ini, di sana terdapat kamp pelarian yang pernah menempatkan 23,000 penduduk Palestin tebing barat dalam tempoh perang Arab Israel daripada 1948 sehingga 1967. Kini kamp tersebut cuma tinggal sekitar 1,700 orang sahaja. Namun mereka mengalami masalah kekurangan air bersih. Walaupun sebelum ini, kawasan tersebut begitu subur dan dikatakan menjadi penempatan pertama dalam sejarah manusia. Bahawa kalau kita baca sejarah, maknanya, kalaulah betul sejarah ni kata penempatan pertama manusia di atas muka bumi ini, bermakna penempatan ini sudah wujud sejak zaman Nabi Adam. Ini mengikut petunjuk-petunjuk arkeologi yang ada. Dibandingkan dengan usia tapak-tapak binaan yang pernah ada ataupun alat-alat yang pernah diguna oleh manusia yang dibandingkan dengan alat-alat yang pernah dijumpai di serata dunia ni, dikatakan di sana terdapat alat yang paling lama sekali usia dia. Jadi dia buat kesimpulan boleh jadi di sana penempatan awal manusia. Kalau teori ini betul, maka mungkin tepatnya ada kaitan dengan Nabi Adam alaihissalam. Wallahu a'lam. Sebahagian ulama berpandangan bahawa Ain Zughar merupakan lokasi pangkalan Dajjal di akhir zaman. Mereka mengaitkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tuqatilunna al-musyrikin hatta yuqatila baqiyatukum ad-dajjal ala nahri al-urdun antum syarqiyyah wa hum gharbiyyah wa la adri aina al-urdun yawma id. Kamu akan memerangi orang musyrikin sehingga yang berbaki dari kalangan kamu memerangi Dajjal di sungai Jordan. Kamu di sebelah timur dan mereka di sebelah barat. Dan aku tidak tahu di mana terletaknya Jordan pada waktu itu. Hadis riwayat Bazzar dan Tabrani. Jadi hadis ini adalah diriwayatkan oleh sahabat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, akhir zaman kayak gini, orang Islam akan bertembung dengan Dajjal, dan pada saat-saat akhir pertembungan orang Islam dengan Dajjal, orang Islam dan Dajjal ni akan bertembung di antara sungai Jordan. Sungai Jordan di tengah-tengah. Kamu, yakni orang Islam akan berada di sebelah timur, Dajjal berada di sebelah barat. Dan satu perkara yang menarik yang Nabi sebut, Nahrul Urdun, sungai Jordan. Dan Nabi kata, aku tidak tahu di mana terletaknya sungai Jordan pada hari itu. Jordan adalah satu negara yang dibentuk oleh penjajah pada tahun 1916 dalam perjanjian Sykes-Picot antara Perancis dengan Britain. Sebelum ni tak ada nama negara Jordan ni. Sebelum ni semua kawasan tersebut dikenali sebagai Syam. Dikenali sebagai Syam. Nabi pernah menghantar tentera ke Jordan. Tapi oleh kerana waktu zaman Nabi ni negara Jordan tak ada lagi, Nabi tak sebut tentang Jordan. Nabi sebut satu daerah yang ada dalam Jordan. Nama daerah ni nama lama. Nama daerah ni nama lama. Iaitulah Mu'tah. Sampai hari ni ada lagi.
Ramai pelajar-pelajar Malaysia belajar di Universiti Muqtah. Muqtah ni dah ada sejak zaman Nabi lagi. Nama kampung ni lama. Tapi Jordan sebagai sebuah negara ni, nama dia baru. Dulu dia Syam. Dia tak ada lagi negara nama Syria, tak ada lagi negara nama Jordan, nama Lebanon, nama Palestin. Dulu semua pak negara ni nama Syam belaka. Kalau kita dengar Nabi sebut, Nabi akan kata Syam, Syam. Lepas tu ada banyaklah hadis. Sebab itulah bila Nabi meriwayatkan Sungai Jordan, Nabi juga menyatakan wala adri ainal urdun yauma'idz. Aku tak tahu di mana Jordan pada ketika itu. Mana-mana nama ni akan mari ke dia. Nama ni akan mari ke dia. Tapi Nabi sudah sebut, ini merupakan salah satu mukjizat yang ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beritahu apa yang belum berlaku pada zaman dia. Jadi kalau kita tengok lokasi Sungai Jordan hari ni, di timur Sungai Jordan ni negara apa? Timur Sungai Jordan ni dia ada Syria, dia ada Jordan sendiri. Ni Sungai Jordan. Di sebelah timur tu Syria dan juga Jordan. Di sebelah barat tu adalah Palestin. Atau hari ni kalau tengoklah peta itu tulis Israel lah. Sebab dunia tidak mengiktiraf Palestin sebagai sebuah negara. Maknanya kalau kita faham bila Nabi kata di sebelah timur ni orang Islam, sama ada orang Islam duduk di sebelah Syria ataupun Jordan, Dajjal akan berada di sebelah Israel. Sebagaimana hadis yang lalu, pengkalan orang beriman adalah di Ghuta sebelum turunnya Nabi Isa alaihi salam. Dia rujuk bab Ghuta. Dalam bab Ghuta kita jelaskan bahawa Nabi kata pengkalan orang Islam di akhir zaman ni akan berada di Ghuta, yakni di Syria. Kedudukannya memang berada di sebelah timur Sungai Jordan. Bila kita jelaskan pengkalan ni adalah pengkalan tentera Imamul Mahdi sebelum turunnya Nabi Isa alaihi salam yang akan memimpin orang Islam untuk membunuh Dajjal. Tempat turunnya Nabi Isa juga adalah di Menara Timur Damsyik, juga berada di timur Sungai Jordan. Ada kaitan dengan hadis ni. Boleh jadi selepas turunnya Nabi Isa, mereka akan menuju ke pengkalan Dajjal yang dimaksudkan di sebelah barat. Jadi ada satu hadis yang lain. Bila Dajjal, bila Nabi Isa turun ni akan dilihat oleh Dajjal. Waktu Nabi Isa turun, Dajjal nampak turunnya Nabi Isa itu daripada langit. Sebut in ma'a kama yanma'u al-milhu fil ma'. Dia akan larut seumpama larutnya garam dalam air. Nak menggambarkan Dajjal ni ketakutan bila tengok Nabi Isa turun. Kerana Dajjal tahu hanya Nabi Isa yang akan dapat bunuh dia. Bila tahu Nabi Isa tu turun, dia akan ketakutan. Umpama garam yang larut dalam air. Itu ibarat yang Nabi sebut. Maka boleh jadi ketika Nabi Isa turun tu Dajjal berada di sebelah barat. Iaitulah di sebelah barat Sungai Jordan di Israel. Nabi Isa berada di sebelah timur, tapi dia nampak turun. Dia nampak turun tu. Dan kemudian lepas pada itulah akhirnya Dajjal akan dibunuh. Orang Islam akan kejar lepas pada Nabi Isa turun tu. Orang Islam akan kejar Dajjal ni. Dajjal akan dibunuh di satu tempat bernama Bab Lut. Ia akan diceritakan mengenainya pada bab selepas ini. Jadi kita masuklah terus kepada bab yang ke-9, bab yang seterusnya, iaitulah bab Lut. Bab Lut atau disebut sebagai Kotelot atau Lida. Kalau kita baca dalam peta tu, kalau bahasa Arab ditulis bab Lut, maknanya pintu Lut. Dalam bahasa Ibrani disebut Lot ataupun Lida. Merupakan satu bandar yang berada 15 km pada arah tenggara ibu kota Israel,
Tel Aviv. Jadi dia tak berapa jauh daripada Tel Aviv. Dia tak berapa jauh, lebih kurang 15 km sahaja. Berada di bawah pentadbiran wilayah tengah Israel dan berhampiran dengan ibu negerinya, Ramlah. Kedudukannya di sebelah barat Palestin dan agak jauh daripada kawasan Baitul Maqdis dan sempadan negara sebelah timur yang dirintangi dengan Sungai Jordan. Kini memiliki kepadatan kira-kira 75,000 penduduk. Oleh kerana dia ni dekat dengan pusat ibu negara Tel Aviv, maka dia pun boleh dikira maju jugalah bab Lut ni pada hari ni. Ramai orang duduk situ, kira-kira 75,000 orang. Walaupun bab Lut berada di luar ibu kota Tel Aviv, tetapi ia dijadikan pengkalan tentera British sejak era kolonial dan diteruskan oleh kerajaan haram Israel. Kalau kita tengok daripada peta, bab Lut ini tidak berapa jauh daripada pantai. Tidak berapa jauh daripada pantai. Pantai di sebelah barat. Jadi antara antara tempat yang strategik untuk dibina lapangan terbang, tempat nak mendarat. Kalau kita tengok daripada British, dia duduk di sebelah Eropah. Dia duduk di sebelah Eropah, di sebelah barat. Maka kalau nak pergi ke Palestin, dia kena mendarat di kawasan yang tanah yang awal, dekat dengan laut. Kalau dia pergi ke tengah-tengah, ada kemungkinan akan diserang oleh orang Palestin daripada darat. Tapi daripada laut, susah sikit. Jadi tempat Lut ni strategik sebab dia dekat dengan laut. Jadi dibina pengkalan tentera untuk tentera British yang kita faham sebelum daripada orang-orang Yahudi masuk ke Palestin ni, yang mula-mula masuk itu adalah orang British dulu. Orang British lah yang beri kebenaran kepada orang Yahudi untuk masuk melalui deklarasi Balfour. Arthur Balfour yang buat satu surat kepada Zionis yang membenarkan orang Yahudi untuk masuk pada tahun 1917. Jadi sejak pada zaman penjajahan tu lagi, kota Lut ini telah dijadikan sebagai pengkalan tentera dan diteruskan oleh kerajaan haram Israel. Lepas Israel tertegak, maka telah diteruskan lagi pengkalan ni sebagai pengkalan tentera Israel pula. Tahun 1936 telah dibina lapangan terbang tentera di Bab Lut, dibina oleh British. Tetapi atas kepentingannya kepada pentadbiran Israel, ia lebih dikenali sebagai lapangan terbang Tel Aviv. Jadi dia ni jauh daripada Tel Aviv. Tapi situlah yang paling dekat sekali daripada ruang udara untuk pergi ke Tel Aviv. Jadi orang lebih kenal dia ni sebagai lapangan terbang Tel Aviv walaupun duduk di luar Tel Aviv. Macam di tempat kita jugalah. Tempat kita, cuba tengok KLIA. KLIA maksud dia Kuala Lumpur International Airport. Duduk di mana? Di Kuala Lumpur ke? Tak. Dia duduk di Sepang. Daripada perjalanan daripada Kuala Lumpur ke Sepang tu kat sejam. Tapi oleh kerana itulah akses untuk pergi ke Kuala Lumpur daripada luar negara, kita pun daripada Terengganu nak pergi Dinung, selain daripada Subang, ramai juga yang naik daripada KLIA. Maka tetap dinamakan Kuala Lumpur International Airport. Jadi gitulah dengan lapangan terbang di Bab Lut ni. Dinamakan dengan nama ibu negara dia, Tel Aviv. Selepas pengiktirafan Israel, ia kemudian dijadikan lapangan terbang antarabangsa utama Israel
dan dibuka secara komersial. Lepas Israel diisytihar tahun 1948, maka kapal terbang, lapangan terbang komersial, lapangan terbang untuk orang awam pergi ke Israel jadi diubah daripada lapangan terbang tentera kepada lapangan terbang komersial di Bablu itu. Tahun 1973, lapangan tersebut ditukar nama kepada Ben Gurion International Airport bersempena nama PM pertama Israel. Hari ini, nama lapangan terbang antarabangsa Israel namanya Ben Gurion International Airport. Inilah lapangan terbang yang menyaksikan pengkhianatan kerajaan Arab, Emirates, yang telah melakukan normalisasi hubungan antara Arab dengan Israel tahun lepas. Buat kali pertama dalam sejarah, kapal terbang Arab mendarat di Israel. Bukan biasa. Benda ni bukan satu benda yang normal. Kalau kita anggap biasalah kapal terbang mendarat je, itu maknanya kita telah termakan dengan dakwah normalisasi Israel. Sebab kalau kapal terbang ni dia mendarat di sesebuah negara, bermakna negara yang menghantar kapal terbang itu telah mengiktiraf kerajaan tersebut. Jadi negara United Arab Emirates, negara Arab 100% orang Islam, telah mengiktiraf Israel sebagai sebuah negara yang sah. Sedangkan Israel ini adalah negara yang didirikan atas tanah yang dirampah daripada Palestin. Tanah orang-orang Islam, kemudian mereka menjajah, kemudian mereka hantar tuntutan untuk kemerdekaan kepada PBB, lalu PBB beri kemerdekaan kepada mereka. Lalu dinamakan peta tersebut sebagai Israel. Padahal penduduk Palestin beri nama Palestin. Kerana Palestin tak ada dalam peta. Yang ada Israel. Jadi semua orang Islam menentang benda ni. Ini satu bentuk penjajahan. Rapah tanah orang, kata tanah dia. Tapi dengan apa yang dilakukan oleh orang Arab, menyebab mereka telah melakukan pengkhianatan. Bukan sahaja terhadap orang Palestin, bahkan kepada orang Islam seluruh dunia. Kita tidak boleh menerima perkara ini. Jadi, kalau kita nak ceritanya, adalah Ben Gurion International Airport inilah. Kalau jadi tempat pertama yang kita boleh lihat pengkhianatan orang-orang Arab terhadap Islam. Terutama sekali kepada perjuangan Palestin dan tanah suci ketiga umat Islam, Baitul Maqdis. Terdapat hadis yang menceritakan mengenai bab Lut. Dan kita masukkan dalam buku ni, bab Lut ni, bab ada yang Nabi sebut tentang bab Lut. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "In yakhruj wa ana fikum, fa ana hajijuhu dunakum. Wa in yakhruj wa lastu fikum, famru'un hajiju nafsi. Wallahu khalifati ala kulli muslim. Faman adrakahu minkum, فَلْيَقْرَأْ عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُورَةِ الْكَهْفِ فَإِنَّهَا جِوَارُكُمْ مِنْ فِتْنَةِ. قُلْنَا وَمَا لُبْثُهُ فِي الْأَرْضِ قَالَ 40 يَوْمًا يَوْمٌ كَسَنَةٍ وَيَوْمٌ كَشَهْرٍ وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ. فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي كَسَنَةٍ أَتَكْفِينَ فِيهِ صَلَاةُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ؟ قال لا اقدروا له قدره. ثم ينزل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء شرقية دمشق فيدركه عند باب لد فيقتله." Maksudnya, sekiranya Dajjal keluar sedang aku bersama kalian, nescaya aku akan mempertahankan kamu. Namun sekiranya dia keluar dan aku tidak lagi bersama kalian, maka setiap orang akan mempertahankan diri masing-masing. Nabi ni
Nabi ni tidak tahu. Nabi ni walaupun dia manusia istimewa, paling istimewa, tapi dia tidak ada sifat Tuhan. Sifat Tuhan ni iaitulah Al-Alim. Tuhan yang maha mengetahui, tahu segala-gala. Adakah Nabi kita Muhammad tahu segala-gala? Tak. Nabi hanya tahu benda yang diwahyukan oleh Allah sahaja. Kenapa Nabi boleh cerita tentang hari akhirat? Kenapa Nabi boleh cerita tentang syurga, tentang neraka, tentang sifat-sifat Tuhan? Kerana Tuhan cerita kepada Nabi. Benda yang Tuhan tidak dedahkan kepada Nabi, Nabi tak tahu. Antara benda yang Nabi sendiri tidak tahu adalah siapa Dajjal dan bila dia akan muncul. Sebab tu dalam hadis yang lain kita akan jumpa Nabi ni ada satu hadis yang sebut pada zaman Nabi ni telah ada seorang Yahudi, budak Yahudi yang perangai sangat jahat, sangat kurang ajar. Sehingga Saidina Umar kata dia ni macam Dajjal lah perangai. Dia kata biar aku bunuh dia. Aku rasa ni Dajjal. Waktu tu Nabi tidak nafi, Nabi tidak iakan. Cuma Nabi kata jangan bunuh, Nabi kata. Kerana kalau dia bukan Dajjal, maka salahlah kita bunuh dia. Tapi kalau dia Dajjal, kamu tidak akan boleh bunuh dia. Kerana Tuhan dah beritahu Nabi yang akan bunuh Dajjal hanyalah Nabi Isa AS. Itu menunjukkan bahawa Nabi sendiri tak tahu itu Dajjal atau tidak. Bila Tamim Ad-Dari cerita dia jumpa Dajjal di satu pulau, Nabi pun cerita pada sahabat. Kerana maklumat yang diberikan oleh Tamim Ad-Dari ni serupa dengan maklumat yang Nabi ada. Nabi tak pernah nampak Dajjal dan tak tahu. Ada sehinggalah Nabi sebut benda ni juga. Nabi kata, maknanya Nabi tak tahu bila muncul Dajjal, cuma Nabi kata, kalau dia muncul waktu aku masih bersama kalian, dia sebarkan fitnah ketika Nabi masih bersama dengan umat Islam, maka jangan bimbang. Maksudnya, Nabi akan berhujah mempertahankan orang Islam daripada termakan fitnah Dajjal. Mana fitnah utama Dajjal ni adalah hujah-hujah dia yang mampu untuk memperdaya akal fikiran kita. Sehingga kita rasakan apa yang dikatakan oleh Dajjal tu betul walaupun batil. Dan perkara-perkara yang betul, bila Dajjal kata tak betul, kita boleh percaya pada Dajjal. Hujah-hujah terlalu hebat. Tapi Nabi yakin, kalau dia masih hidup waktu Dajjal itu ada, dia boleh berhujah untuk mematahkan segala hujah-hujah Dajjal. Cuma Nabi tak tahu, boleh hidup ke tak. Hakikatnya tak. Hakikatnya, sehingga Nabi wafat, Dajjal masih lagi belum muncul. Walaupun sudah hidup zaman dia. Walaupun Tamim Ad-Dari sudah bertemu dengan Dajjal sebelum Nabi meninggal, sebelum Nabi wafat, tetapi dia belum lagi dilepaskan oleh Allah membuat fitnah dan kerosakan atas muka bumi ini. Jadi, jangka hayat Dajjal ni panjang. Walaupun tak muncul lagi, dia sudah hidup. Panjang umur dia ni tak pelik. Sebab banyak lagi orang yang hidup umur panjang. Nabi Sulaiman umur sampai 1000 tahun. Nabi Nuh umur sampai 1000 tahun. Dakwah saja 950 tahun. Dan surah Al-Kahfi sebut Ashabul Kahfi boleh hidup 309 tahun. Jadi Tuhan berkuasa untuk menentukan berapa umur orang nak mati. Tak pelik Dajjal boleh hidup dan akan muncul bila kalau duduk zaman kita pun, generasi akan datang lepas pada ni pun, tak pelik dia akan muncul. Dia manusia, tapi umur panjang tak pelik. Jadi, hakikatnya kita nampak sehingga Nabi wafat tak muncul dan sampai ke hari ni kita tak nampak lagi Matahari Dajjal ini. Tapi dia pasti akan muncul. Cuma Nabi pesan, kalau dia muncul selepas daripada Nabi telah wafat, maka masing-masing kena selamatkan diri. Nabi kata masing-masing kena memiliki hujah untuk berhujah dengan Dajjal. Masing-masing kena lengkapkan diri dengan hujah. Famru'un hajiju nafsih, Nabi kata.
Masing-masing kena melengkapkan diri dengan hujah. Kena tahu nak berlawan hujah dengan Dajjal. Kalau tidak mahu terpedaya dengan hujah dia. Timbul satu persoalan. Sebab apa Nabi tak kata kalau tak ada dia ikutlah ulama'. Sebab apa Nabi tak kata lepas pada dia tak ada ikutlah sahabat. Kalau tak ada ikutlah tabi'in. Sebablah hadis-hadis yang lain banyak Nabi sebut tentang ulama' sebagai contohnya. Nabi kata al-ulama' warathatul anbiya'. Nabi kata ulama' pewaris Nabi. Maknanya kalau tak ada Nabi kita ikut ulama'. Tapi dalam kes Dajjal Nabi tak kata kalau tak ada dia ikutlah ulama'. Nabi itu kata masing-masing selamatkan diri daripada bujah dengan Dajjal. Bukan kerana ulama' tak ada zaman Dajjal ni. Tapi kemampuan untuk berhujah dengan Dajjal tu hanya boleh untuk menyelamatkan diri ulama' masing-masing je. Sebesar mana pun ulama' tu, dia mungkin tidak akan termakan dengan hujah Dajjal. Tetapi dia nak meyakinkan orang bahawa Dajjal ni penipu, dia tak mampu. Masing-masinglah kita ni hak cari hujah untuk melawan dengan Dajjal. Hari ni mungkin kita rasa selesa. Dok mengaji agama pun, dok faham tentang Al-Quran, dok faham tentang hadis pun. Kalau ada masalah, kita tanyalah ulama', kita tanyalah ustaz-ustaz. Hari ni waktu tak ada Dajjal boleh lagi kita buat gitu. Tapi bila mari Dajjal, kalau kita nak buat gitu, jawabnya balik awal. Kerana kalau kita duk banding hujah daripada ulama' dengan hujah daripada Dajjal ni, kita rasa macam hujah Dajjal ni betul. Betul alik Dajjal pula daripada alik ulama' ni. Jadi nak atasi masalah ni kita sendiri yang kena mengaji, yang kena faham tentang Al-Quran, kena faham tentang hadis, kena faham tentang hakikat Islam yang sebenarnya. Supaya nanti Dajjal tak boleh tipu kita. Itulah hak maksud Nabi. Famru'un hajiju nafsih. Wallahu khalifati ala kulli muslim. Aku harap kepada Tuhan sajalah yang jaga orang Islam lepas pada itu. Pak Nabi tak ada dah. Kemudian Nabi kata apa lagi? Barang siapa yang bertemu dengan Dajjal, maka bacalah permulaan surah Al-Kahfi. Itu adalah bentengmu daripada fitnah. Jadi, untuk kita mengelak daripada terpengaruh dengan Dajjal ni, kita kena baca permulaan surah Al-Kahfi. Dalam hadis yang lain Nabi kata, man hafidha 10 ayat min awal surah Al-Kahfi usima min ad-Dajjal. Barang siapa yang baca 10 ayat pertama daripada surah Al-Kahfi akan selamat daripada Dajjal. Jadi permulaan surah Al-Kahfi ni maksudnya 10 ayat yang pertama. Adakah dengan kita baca buh, baca macam japi, macam kita hafal sipir tu? Tak. Dia, maksud dia kita memahami apa petunjuk satu persatu ayat 1 hingga 10 tu. Ayat yang pertama yang paling penting kali. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Syukur, segala kepujian kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah turunkan Al-Quran. Yang sifat Al-Quran ini tidak ada bengkak-bengkok baginya. Apa yang kita faham daripada ayat pertama ni, Tuhan suruh kita sentiasa menjadikan Al-Quran sebagai panduan. Faham Al-Quran itu, apa yang disebut itu haram, itu halal, hak ni kena buat, hak ni tak boleh buat. Segala perkara yang ada dalam Al-Quran itu, kita kena faham. Itulah yang akan jadi benteng pada Dajjal. Itu ayat pertama. Jadi 9 lagi ayat kita kajilah. Sebab tu saya tulis 2 jilid huraian tentang surah Al-Kahfi. Kerana dengan memahami surah Al-Kahfi ni lah, kita faham bagaimana cara kita nak selamat daripada fitnah Dajjal. InsyaAllah kalau habis kita baca buku ni, kita baca buku tu pula. Kemudian, Nabi jawab, sahabat tanya Nabi. Sahabat bertanya berapa lama dia di bumi.
Berapa lama Dajjal ni akan muncul kat gini? Jawab baginda 40 hari. 40 hari dia akan menyebarkan fitnah dia. Kita rasa macam dak panjang 40 hari ni. Tapi Nabi cerita 40 hari ni bukan 40 hari biasa. Nabi kata sehari dalam 40 hari itu, sehari umpama setahun, sehari umpama sebulan, sehari umpama seminggu, dan baki lagi umpama hari-hari biasa. Maknanya dalam 40 hari itu ada sehari itu panjangnya macam setahun. Kemudian ada sehari itu panjangnya macam sebulan. Ada sehari itu panjangnya macam seminggu. Dan hari-hari lain adalah macam hari biasa. Maknanya tempoh sebenar dia kalau ikut tempoh macam hari ni setahun, sebulan, seminggu, 37 hari. Setahun, sebulan, seminggu, 37 hari. Ataupun begitulah. Setahun, 2 bulan, 14 hari. Betul juga. Setahun, 2 bulan, 14 hari. Itu tempoh dia. Sahabat bertanya, apakah cukup untuk kami solat sehari semalam pada hari umpama setahun itu? Jadi sahabat ni, dia fokus kepada ibadat. Dia fikir nak ibadat insya-Allah. Mana nak abdikan diri kepada Tuhan insya-Allah. Dia bayang dah. Ada sehari itu panjang ni macam setahun. Dia tak fikir waktu tu matahari tu baik kot mana. Matahari gerak lambat ke lagu mana. Berapa jam sehari itu. Sahabat tak fikir benda tu. Sahabat fikir, dah nak semayang lagu mana. Biasa kita semayang sehari semalam ada 5 kali. Adakah sehari selama setahun tu, kita semayang cukup 5 kali juga? Nabi kata tidak. Nabi kata tak cukup semayang macam hari-hari biasa. Tetapi, sukalah dengan kadar hari biasa. Maknanya walaupun panjang dia sehari tu selama setahun, kita tetap kena semayang macam waktu kita ni. Katakanlah, kita waktu tu subuh. Subuh kita ni sejam lebih. Maka, walaupun waktu tu matahari tak naik lagi pada hari umpama setahun tu, tapi lepas sejam lebih, habis dah waktu subuh. Masuk waktu syuruk, masuk waktu duha pula. Kita kena kira sendiri. Kena kira sendiri. Itu maksud dia. Uqduru lahu qadrah. Kemudian Nabi Isa akan turun di sisi Menara Putih di timur Damsyik. Nabi sebut. Kemudian pada waktu Dajjal muncul tu lepas 40 hari, cukup 40 hari, Nabi Isa akan turun dari Menara Putih timur Damsyik. Kita dah baca dah tentang hadis ini dalam bab Damsyik sebelum ini. Lalu akan menemui Dajjal di Bablu. Dia turun di Menara Damsyik. Kemudian dia cari Dajjal sampai ke Bablu dan akan membunuhnya. Hadis riwayat Abu Daud. Ini hadis yang kita katakan berkait dengan Bablu. Jadi kita tengok peta, Damsyik ni di Syria, Bablu ni di Palestin. Jadi Nabi Isa ni lepas dia turun di Damsyik ni, dia akan pergi ke sana. Menurut hadis di atas, Bablu adalah destinasi terakhir Dajjal. Kota tersebut bakal menjadi saksi terbunuhnya manusia iblis tersebut. Dia akan lari ke sana setelah melihat turunnya Nabi Isa kerana mengetahui bahawa dirinya akan terbunuh di tangan utusan Allah itu. Jadi, kita baca dalam hadis yang lain, Dajjal tengok tu, Dajjal nampak Nabi Isa turun. Dan tak semestinya dia berada di Damsyik juga untuk nampak. Tak semestinya. Benda yang berlaku di atas langit ini, kau tinggi tu kau ramai boleh nampak. Jadi mungkin dia nampak daripada jauh. Macam kita lah, nampak bulan. Bulan tula je, kita pergi ke Mesir, kita pergi ke Syria, dah mari bulan tu nampak. Ni Syria dengan Israel tak jauh mana. Okay, daripada atas tu dia nampak, walaupun tak duduk dekat. Dia berada di sebelah Palestin, hak ni berada di sebelah, dan Nabi Isa turun di sebelah Syria. Dia nampak. Dajjal akan lari. Dia akan lari pergi ke Bablu. Kerana dia tahu dia akan terbunuh. Tapi sebab apa lari ke Bablu? Nanti kita baca. Menurut hadis-hadis dalam siri yang lepas, setelah Dajjal tidak berupaya memasuki kota Mekah dan Madinah, dia akan menuju ke Palestin, lalu mengepung satu pasukan umat Islam di sana.
Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta ya'tiyal Madinah fayaghlibu ala kharijaha wa yamna'u dakhilaha. Thumma ya'ti Jabal Ilya fayuhasiru isabatan minal muslimin. Sehingga Dajjal mendatangi Madinah lalu menguasai semua yang keluar daripadanya dan menghalang orang memasukinya. Dajjal ni dia akan raung ke seluruh dunia. Dia akan berjaya masuk ke seluruh dunia kecuali Mekah dan Madinah. Dia berusaha untuk masuk Mekah dan Madinah. Hadis ni sebut dia cuba untuk masuk ke Madinah, dia dah kepung dah Madinah ni. Kepung dah Madinah dan berusaha. Bila tak boleh masuk ni, dia berusaha supaya orang berada di Madinah ni keluar. Dan ada hadis yang Nabi sebut, orang-orang fasik, orang-orang kafir, orang-orang munafik yang ada di Madinah akan keluar ikut Dajjal. Kemudian, dia tak boleh masuk ni, lepas dia tak boleh masuk ke Madinah ni, dia akan menuju ke utara. Dia akan menuju ke utara dan menuju ke Ilya. Ilya ni adalah nama lain bagi Palestin. Ada satu bukit di Palestin nama dia Jabal Ilya. Jadi dia akan pergi ke sana lalu mengepung satu pasukan orang Islam. Hadis riwayat Hakim. Jadi di Palestin ni, walaupun kita percaya menunjuk petunjuk-petunjuk hadis yang lain bahawa Israel akan terus berkuasa di sana dan berjaya menjalankan agendanya yang menyebabkan keluarnya Dajjal yang memerintah dunia melalui menjadikan Israel ini sebagai pusat pentadbiran dunia, tetapi mereka masih lagi tidak berjaya untuk menghapuskan orang Islam yang ada di sana secara total. Kerana dijamin oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata akan tetap ada satu pasukan di kalangan orang Islam yang akan terus kekal berjuang atas jalan kebenaran di Baitul Maqdis dan sekitar Baitul Maqdis. Makna walaupun orang Islam dalam keadaan kalah teruk sekali mana pun, hebat sekali mana pun berkuasa, musuh-musuh Islam di sana, orang Islam tidak akan dihapuskan di Palestin. Itu keyakinan yang diberikan oleh Nabi tentang pejuang Islam yang ada di sana. Maka bila Dajjal tidak boleh untuk bunuh mereka, masuk ke Madinah, dia berusaha, dia boleh masuk ke Palestin. Dia boleh masuk ke Palestin, bahkan itulah pusat pemerintahan dia. Dia berhasrat untuk hapuskan semua orang Islam yang ada di sana. Dia kepung. Dia kepung orang Islam yang ada di situ. Sehingga Islam tak boleh buat apa. Orang Islam pun nekat. Pada ketika itu, kita keluar daripada kepungan ni, kita lawanlah. Kalau menang, menang. Kalau kalah pun mati syahid. Mereka dah tekad. Dan waktu mereka tekad untuk melawan tu, waktu itulah turunnya Nabi Isa di sebelah timur Damsyik, Menara Putih timur Damsyik. Di situ ada Imam Mahdi. Mana tentera Islam ni, dia berpecah-pecah. Ada yang di Palestin, ada yang di Damsyik. Bahkan ada hadis yang cerita tentang India. Kita cerita selepas ini. Tentera Islam yang berjuang di India berjaya mengalahkan Raja India. Lepas dia berjaya kalah, dia nak bergabung dengan tentera di Syria. Dia dapati bahawa Nabi Isa telah turun di sana. Ada hadis yang cerita ada tentera Islam di Yaman, ada tentera Islam di Mesir, ada tentera Islam di Iraq. Walaupun kita berjuang di tempat masing-masing, dengan kaedah dan cara masing-masing, ada yang berjuang dengan cara muwajahah silmiah. Cara aman, damai. Macam kita buat hari ini di Malaysia. Ada yang guna pendekatan bersenjata, iaitu di Palestin. Maknanya jangan kita ingat selagi kita tak akan senjata, kita tak akan bersama dengan perjuangan Imam Mahdi semestinya. Sebab tentera Islam ni dia berpecah-pecah. Ada di semua tempat berjuang di tempat masing-masing dan ikut kaedah masing-masing. Jadi itu akan berlaku. Jadi Dajjal akan kepung orang Islam yang ada di Palestin. Menurut huraian lepas, pangkalan tentera Dajjal adalah di mata air Zughar yang kita baca tadi, berhampiran sungai Jordan. Dari sanalah dia mengawal kepungan terhadap pasukan Islam tersebut. Dari sana juga dia akan melihat peristiwa Nabi Isa turun di kawasan pengkalang Islam, Damsyik.
Usai solat subuh, orang Islam terus keluar dari Damsyik bagi menyerang Dajjal. Melihat keadaan tersebut, Dajjal yang tahu nasibnya terus lari menuju ke arah Tel Aviv. Sampai di Ba'lut, umat Islam berjaya menangkap Dajjal dan terus membunuhnya di sana. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Annahu idza kharaja al-masih ad-dalalah al-a'war al-kadzdzab, nazala Isa ibn Maryam ala manat al-bayda syarqi Dimashq baina mahrudatain, wadi'a kaffayhi ala mankibay malakain, فإذا رآه الدجال انماع كما ينماع الملح في الماء فيدركه فيقتله بالحربة عند باب لد الشرقي على بضع 10 خطوات منه." Ketika keluar Al-Masih yang sesak lagi penipu, turun Nabi Isa alaihissalam dari atas menara putih di timur Damsyik, mengenakan 2 pakaian yang indah, sambil meletakkan tangan pada bahu malaikat. Ini cara Nabi Isa turun ni, dia diturunkan oleh malaikat. Digambarkan dalam hadis ni. Apabila Dajjal melihatnya hampir binasa, seolah garam yang larut dalam air, maka Dajjal lalu lari. Lalu Nabi Isa mengejarnya. Lalu dibunuh menggunakan tombak di timur Ba'lut beberapa belah langkah daripadanya. Mana Nabi Isa ni dibawa tombak dan dilemparkan tombak itu kepada Nabi Isa, kepada Dajjal yang jaraknya beberapa belah langkah. Mana lempar daripada jauh. Tombak ni dia boleh lempar jauh lah. Dia boleh lempar jauh. Adakah tombak sungguh ataupun senapang, pistol ke apa sebagainya yang ada zaman ni, wallahu alam. Tapi bila Nabi kata gitu, doktor pun kita kaji tentang benda ni. Bila Nabi kata zahir tombak, kita percaya tombak lah. Apa pendapat yang mengatakan bahawa tujuan Dajjal ke Ba'lut adalah bagi melarikan diri keluar dari Israel melalui lapangan terbang Ben Gurion? Jadi ada yang berpandangan, terutama saya ingat Syekh Imran Hussein, dia sebut benda ni. Dia kata dia lari ke Ba'lut sebab Ba'lut ada lapangan terbang. Dia nak lari naik kapal terbang. Naik kapal terbang derah sikit lari. Menurut satu hadis, kenderaan utama Dajjal adalah keldai bertelinga panjang. Sebagaimana sabdanya, "Yakhrujud Dajjalu fi khiffatin minad din wa idbari minal ilmi wa lahu 40 yawman yasihuha. Al-yawmu minha kas-sanah wal yawmu kas-syahr wal yawmu kal-jumu'ah thumma sa'iru ayyamihi mithlu ayyamikum wa lahu himarun yarkabuhu ardu ma baina udhunayhi 40 dhira'ah. Ya'ti an-nas fayaqulu ana rabbukum wa inna rabbukum laysa bi'awar maktubun baina aynayhi kafara yaqra'uhu kullu mu'min katibun wa ghairu katib yamurru bi kulli ma'in wa manhal illa al-madinata wa makkah harramahum Allah alaihi wa qamatil malaikatu bi abwabihima." Dajjal keluar ketika urusan agama masih diringankan. Waktu muncul Dajjal ni, waktu orang dok layang kepada agama, orang tambah kepada agama. Hari ni itulah berlaku di dunia. Inilah yang berlaku di seluruh dunia hari ni. Bukan sahaja kepada agama Islam, bahkan agama-agama lain. Hak kata dia Kristian pun, kadang-kadang tak pernah baca Bible pun. Tak pernah faham pun kandungan Bible. Hak kata dia penganut Confucianism. Hak kata dia ni penganut Buddha, Hindu. Tak pernah faham pun ajaran agama mereka. Dunia hari ni adalah dunia sekular. Dunia memisahkan agama daripada kehidupan harian. Jadi inilah waktu dekatnya keluar Dajjal. Waktu agama semakin diringankan. Dan ilmu semakin ditinggalkan. Orang dok layan dah hari ni. Memang orang dok bawa dakyah. Mengaji buat benda kalau boleh kerja dah. Hari ni ramai budak-budak hak jadi YouTuber, influencer. Boleh cari PT melalui YouTube. Boleh cari PT melalui media sosial. Dibayar dengan buat video-video. Jadi mereka kata tak apalah SPM 7E pun. Tak apalah, tak habis SPM pun. Kalau umur 15, umur 14, boleh jana pendapatan dah. Maka buat benda mengaji lagi. Jadi ilmu semakin ditinggalkan. Jadi cerita bab ilmu dunia. Bab ilmu akhirat betul lagi. Dia berkeliaran selama 40 hari. Kita baca hadis dia tadi. Sehari umpama setahun, sehari umpama sebulan, sehari umpama seminggu, dan hari-hari berbaki umpama hari-harimu yang biasa. Dia memiliki keldai yang ditunggangi. Dia naik keldai, Nabi kata. Lebar kedua telinga keldai ni 40 hasta.
Dia mendatangi manusia lalu berkata, aku Tuhanmu. Sedangkan Tuhan tidak cacat mata sepertinya. Dajjal ni cacat mata dia ketika dia mengaku jadi Tuhan. Tertulis di antara dua matanya huruf, nampak huruf kafara, maknanya kafir. Boleh dibaca oleh semua orang beriman, sama ada yang celik maupun buta huruf. Orang yang ada iman, tak kira dia pandai baca ke tak pandai baca ke, boleh nampak. Syarat dia kena ada iman. Bahawa Dajjal ni kafir, ditulis di dahi dia. Akan mendatangi setiap kawasan tanah dan laut, kecuali Mekah dan Madinah. Dajjal akan raung seluruh dunia. Allah mengharamkan kedua darinya dan malaikat menjaga pintu-pintunya. Pintu Mekah dan Madinah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi nak fokusnya kenderaan Dajjal tu naik keldai telinga panjang 40 hasta. Diibaratkan sebagai keldai bertelinga panjang adalah kerana pada zaman Nabi belum wujud pesawat udara. Jadi kita cerita tadi, Dajjal ni nak lari naik kapal terbang. Merujuk kepada hadis ni, Dajjal di kenderaan dia ada keldai telinga 40 hasta. Sebab apa disebut keldai? Sebab zaman Nabi ni tak ada kapal terbang. Menurut ilmu balaghah, sekiranya makna yang tersurat tidak logik, maka perlu ditafsirkan secara maksud tersirat. Maka tidak logik ada keldai bertelinga panjang sedemikian. Mana bila kita faham, keldai telinga panjang 40 hasta, wujud tak? Secara logiknya tak. Kaki dia pun tak panjang gitu. Kalau ada telinga panjang tu, akan, cecer lah atas tanah. Maka tak logik. Tapi zaman Nabi nak kata pesawat, tak ada. Nabi beri gambaran yang boleh difahami ketika tu. Hari ni, kita nampak ia lebih dekat maksudnya dengan pesawat udara. Maka justru ditafsirkan maksudnya sebagai pesawat moden. Mungkin ini adalah satu petunjuk yang boleh menyokong pendapat yang katakan Dajjal dibunuh di Bablun kerana cuba untuk lari menaiki kapal terbang di lapangan terbang yang ada di Bablun itu. Maka itulah beberapa perkara yang boleh kita bincangkan sebagai satu perkongsian daripada hadis-hadis Nabi yang Nabi menceritakan berkenaan dengan akhir zaman, yang mudah-mudahan ada perkara-perkara yang boleh kita ambil petunjuk dalam kita mengharungi zaman yang sangat mencabar ini. Segala apa yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang lemah, apa yang kurang datang kelemahan di saya sendiri, saya minta maaf banyak-banyak pada salah dan silap. Aqul qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.